Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak explain tentang market structure. So market structure ni ada few video yang saya nak explain. Cuma kali ni saya compile siap-siap lah supaya orang kata apa, presentation saya ni jadi tak terlalu lama. Saya cuba bagi secepat yang mungkin, dan bagi yang paling penting adalah faham lah. So in general market stage ni dia ada 4 stage lah, 4 stage of general market movement. So tapi saya nak fokus pada rising saja. So kalau kita baca buku Stan Weinstein dan sebagainya, dia memang terbagi pada stage 1, stage 2, stage 3 dan stage 4, betul tak? So stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. So majoritinya kita fokus kepada stage 1 nak naik ke stage 2, along stage 2, dan macam mana macam mana end of stage 2, betul tak? So tapi saya tak fokus pada stage 3. Dalam presentation ni tak ada stage 3, tak ada stage 4. So saya fokus kepada macam mana stage 1 bermula, tapi saya panggil sebagai pre-breakout. Kemudian kita fokus pada stage 2 which is IRU continuation breakout. So dekat sini, so ni adalah mostly adalah stage 1 pre-breakout. Kemudian stage 2 dia naik, kemudian dia buat IRU. Daripada fasa IRU tu, apa yang terjadi, apa yang saya nak cuba sampaikan, anda tengok dalam video ni. Kemudian continuation tu anda akan jumpa dua types lah. Satu dia panggil consolidation ataupun accumulation breakout. So step ni nanti saya explain, tapi saya tunjuk title dulu, consolidation ataupun accumulation breakout. Dan satu lagi adalah continuation breakout. So dalam presentation ni anda akan jumpa either dua lah, sama ada kadang-kadang anda jumpa yang ni, anda tak jumpa yang ni. Kadang-kadang anda jumpa yang ni tapi anda tak jumpa yang ni. So now kita mula. Macam mana permulaan kepada stage 2 tu. Contohnya macam bila kita nak masuk chart ni, kita tengok satu-satu kawasan tu, kita dah boleh expect apa yang akan berlaku. Itu objektif kepada presentation ni. But however, ni adalah market structure. Maksudnya bila kita buka chart, stock tu berada di fasa mana sebenarnya, dan apakah reaction kita bila kita nak masuk entry. So now pre-breakout tu, yang ni tak payahlah, nanti saya explain dalam slide-nya. Pre-breakout. So pre-breakout ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. So saya tulis sini not necessary. Kadang-kadang ada chart kita jumpa, ada chart juga kita tak jumpa, but sometimes kita ada jumpa. So normally happen when price is stable above MA50 but below MA200. So MA200 in downtrend ataupun MA200 in flat. So saya tulis kriteria juga, max hold, cut if fall below MA10 ataupun MA20. So maksudnya macam mana? Contoh kalau kita tengok dalam gambar dekat MBSB ni, time frame weekly. So apa yang berlaku lah, so price turun kan dalam keadaan stage 4, kemudian dia buat satu run up. So bila dia buat satu run up, so kalau kita nampak dia start mula stable kat sini. So then dia fall, kemudian dia start stable. Along the way ni of pre-breakout ni ataupun base di bawah MA200 ni, dia mula buat breakout dan dia mula buat pullback pada MA10 dan meneruskan kenaikan. So dia macam tu. Kalau kita tengok dekat pelikan pula, so sama juga, stage 4 dia turun massive stage 4, kemudian dia rising above MA50, kemudian dia stable above MA50. So yang ni lebih better daripada sini. Maksudnya dia naik, dia buat pullback kan, kemudian dia pullback on the rising MA20 dan breakout. So total dia buat 90.91%. So apa yang saya bagi tahu dekat sini adalah must find MA200 in almost flat and not in massive selling. Maksudnya macam mana kita nak tahu dia ada massive selling? Contoh ni macam ni massive selling sebab jarak dia terlalu jauh. Macam ni adalah kurang massive selling. Maksudnya dia dah start correction. Maksudnya correction tu yang menyebabkan price tu berdekatan dengan MA200 tu. Kalau correction tak berlaku, contoh macam ni correction then we fail contoh kan. Tapi ni correction dia mendekati kan. Macam ni pun sama, dia correction dia mendekati kan. So maksudnya selling pressure tu semakin melemah berbanding macam keadaan-keadaan yang macam ni. So apa yang berlaku adalah dia naik, kemudian ni adalah rising. So maksudnya dia seakan-akan macam IRU juga, tapi IRU below MA200. So dia naik IRU, kemudian dia buat pullback. So perangai pullback dia tu yang kita nak tengok. Contoh dia naik, dia buat pullback, dia sustain above MA20 yang rising. Dalam keadaan ni definitely MA50 akan dalam keadaan flat because MA200 dalam keadaan downtrend. Jelas So
Entry ni saya kenal sebagai high risk. So bukan tak boleh masuk, tapi high risk. Tapi penting juga untuk kita tahu kita berada di fasa mana dalam satu-satu stock market tu. Sampel yang lain. Saya bagi 6 sampel pada setiap stage. Example, kalau kita tengok SMRT. So SMRT pun sama juga. So SMRT kalau kita tengok kan, massive selling, sekarang dia dah short, semakin pendek. Rising tu yang menyebabkan dia semakin kurang dia punya selling pressure tu. Kemudian kita nampak kan, bahawa dia pullback on stable MA50. So apa yang berlaku lah, dia naik sampai sini top, kemudian dia buat pullback, kemudian dia cuba kali kedua naik pada point yang sama, tapi apa yang berlaku adalah dia gagal breakout. So dia buat proses accumulation along the way dalam keadaan range ni, range sini ke sini atau range sini ke sini, dan sudden dia breakout dekat hujung ni. So total kenaikan adalah 368%. So maksudnya ini adalah pre-breakout, ini adalah IRU. Nampak So ni adalah pre-breakout. Pre-breakout means that exactly konsep macam IRU juga, tapi IRU berlaku di atas MA200. Yang ni adalah IRU yang berlaku di below MA200. So bila below MA200 saya panggil sebagai pre-breakout ataupun pre-IRU. Tengok contoh yang sama juga dekat SMRT. Ini adalah SMRT 2021, ini adalah SMRT adalah tahun 2012. So sama juga kalau tengok massive selling. Ini apa berlaku adalah kita nampak dia ada run up kat sini. Dia buat run up kan, ataupun sini pun ada sebenarnya, tapi saya nak tunjuk sini dulu. So dia buat run up kan, so akhirnya dia buat basing. The whole ni adalah IRU. Saya buat ni IRU ni. So ni whole ni IRU, dan dia buat pullbacks, dan dia stable dekat sini, dan dia breakout kat sini. So same goes to Ewin tahun 2023. Massive selling, naik, kemudian dia fail. Dia fail. Kemudian dia naik sekali lagi kat sini, dan dia stable. Kemudian dia breakout kat sini, naik below MA200 So sama juga, dia turun kat sini, dia buat satu basing, dan dia naik kat sini. So dapat around 72%. Jelas Now kita masuk fasa kedua. Fasa kedua adalah IRU continuation breakout. Yang ni yang majoritinya saya anticipate, saya masuk lah, maksudnya dalam ni pre-IRU macam saya explain tadi ni. Saya just nak tahu bahawa readiness, bahawa price tu ada movement untuk ada intention ataupun memiliki hasrat untuk masuk ke stage tu. Ada tak saya masuk pre-IRU? And jarang, sangat jarang, because dia very high risk. Yang ni saya tulis ni risk level ni moderate. So now saya explain. Normally happen when price rising on MA200. So yang ni saya cerita ni dah berada di atas. So berlaku di mana? Berlaku di keadaan MA200 flat ataupun MA200 rising. Saya biasa explain bab ni. Boleh tengok video saya tentang setup. Dekat situ ada satu. So sama berlaku pada ketika MA200 flat ataupun MA200 rising dan rebound on MA10 dan MA2 pullback. Maksudnya apa yang berlaku adalah dia naik macam ni kan. Dia naik menjekawi di atas, kemudian dia buat pullback. So pullback ni dia berlaku, kalau kita tengok dia berlaku pullback ya. So macam kalau sini dia berlaku dalam area ni, berlaku dekat MA10 pullback. Kemudian dia buat sini MA20 pullback. So saya bagi tahu adalah the best entry is when price rebound from MA20. So from MA20 maksudnya bila dia naik ni dia ada melibatkan MA20. So itu dia panggil rebound MA20. So apa berlaku lah, the price turun, kemudian rejecting dan push higher. So ingat saya personally saya hanya anticipate sekiranya ada MA20 rebound. Kalau hanya ada MA10 alone rebound, saya kurang nak anticipate. Boleh tengok dalam video yang saya share tentang MA10, MA20 rebound tu, yang tu saya ada explain. So, tapi kali ni saya explain sekali lagi. Yalah, bila video dah jalan banyak kan, kita memang tak boleh nak ingat lah. So apa yang saya tulis ini, max hold cut if fall below MA20. Maksudnya contoh dalam keadaan ni kan, so dia naik dan suddenly dia fall kat sini. Saya tak dapat sini sebab saya tak explain tentang cut loss. So dia bila dia turun dekat MA20 ni ataupun close below MA20, saya cut. So akhirnya kita nampak dia turun kat sini. Sekali lagi, ASRX pun sama, saya bagi tahu sama ada naik rising on MA200 flat ataupun MA200 rising kan. So dia naik, so dia buat price rejection dekat MA20. So apa yang berlaku adalah
dia buat high low kat sini, kemudian dia breakout, dia pull back on MA10. So basically dia pergi MA20. Cumanya kita nampak dia sudden ada gap up sikit, kemudian dia buat pull back on the ascending downtrend. So apa yang berlaku adalah dia breakout kat sini. So akhirnya dia naik kat sini. So ingat bahawa time frame entry ni, kan, time frame entry yang kita nak buat ni boleh dilihat kepada dua benda. Satu, ada orang dia boleh nak masuk swing, dia boleh buat swing. Macam yang tadi pre-breakout yang tadi ni, contohnya yang saya explain, dia mesti kena buat under time frame weekly sahaja. Daily tak recommend lah, tak advice. So swing IRU ni kita boleh buat dua, sama ada kita nak ambil swing analysis daily entry 1 hour, ataupun kita buat dekat weekly analysis dan entry daily tu entry dekat daily. So under positional trading. So saya bagi 4 sampel lagi. So contoh dekat Yongtai apa yang berlaku adalah dia naik, dia buat pullback. So akhirnya dia buat pullback dekat MA20 ni dan dia breakout. Sekali lagi dia jalan, dia buat pullback breakout, dan sekali lagi. Sama juga dekat Volcano dia buat IRU, tapi IRU yang gagal kat sini, dia buat IRU sekali lagi kat sini. So akhirnya dia buat dekat MA20 retest dan dia breakout. So kalau kita tengok B plan, contoh dia naik benda yang sama macam saya anticipate dekat B plan yang time pun saya ada masuk waktu time ni. Uzma saya tak sempat. So masuk kat sini, so apa yang berlaku adalah dia buat pullback MA20. Jelas So apa yang berlaku adalah dia breakout dan push naik. Sama juga dekat Uzma dia naik, kan, kemudian dia buat sideways, dia fail dekat sini, kemudian dia rising semula, dia buat pullback pada MA20, kemudian dia rising. So cut loss dia adalah if dia break below MA20. So dalam case ni, contohnya bila dia naik macam ni, kat sini lah kita cut, kat sini lah. So dalam case ni dia naik kat sini lah kita cut, sini. So sini nak cut lebih awal ikut lah, tapi kalau ikut kriteria yang saya explain ni, kat sini pun sama, cut kat sini sampai sini. So sini pun sama, naik breakout kat sini. Sini pun boleh. Jelas So itu adalah dua stage. So satu saya dah explain tentang pre-IRU, saya dah explain tentang IRU. Pre-IRU adalah below MA200 punya basing, IRU adalah above MA200 punya basing. Now termasuk fasa yang seterusnya adalah consolidation. So consolidation ataupun accumulation breakout, saya explain, normally happen when price is stable above MA20, MA50 dan MA200, but this time after IRU ended. So yang ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. So kadang-kadang kita jumpa, kadang-kadang tak jumpa. Max cut if fall below MA20. So saya explain, nak bagi faham kita duduk kat mana dulu. So, tadi saya ada explain tentang, kat sini senang nampak. Tadi saya explain tentang pre-breakout kat bawah ni, betul tak? Dia buat basing kat sini. Kemudian saya ada explain tentang dia buat IRU, menambah pullback, itu adalah breakout, betul tak? So apa yang berlaku sekarang ni, secara overallnya dia nak naik, dia dah buat pullback. Dia dah buat pullback ya. So bila dia dah buat pullback, kemudian dia ada consolidation selepas pullback tu. Consolidation maksudnya tadi yang saya cerita ni yang sukses, betul tak? Yang sukses maksudnya macam ni, dia naik sampai sini kan, kemudian dia breakout ke sini, kita kat sini kan. Sekarang ni adalah kisah selepas ni, kisah yang selepas ni. Sama juga kat sini, dia naik, dia buat pullback kan, kemudian dia gagal, dia dah gagal untuk buat continuation. So dekat kawasan ni yang saya panggil sebagai continuation, macam mana kita nak masuk. Sama juga kat sini, bila dia naik, dia jatuh kan kat sini kan. So apa yang kadang-kadang dia tak jadi stage 4, dia jadi stage 2 correction lah. So stage 2 correction, macam mana cara kita nak masuk. So dekat sini pun sama lah. So apa berlaku lah kalau kita tengok macam case SIB. So apa dia naik, kemudian dia fail lah, dia fail pullback tu. So fail pullback tu, apa yang berlaku adalah dia buat basing kat sini. So saya tulis kat sini bahawa price tu kita nampak when price is stable above rising MA20, 50 and 200, but this time after IRU ended. So after IRU ended ni maksudnya kat sini lah, kawasan ni. So kan bila dia fall below MA20 kan dah habis lah kan. So maksudnya consolidation, bermula lah proses consolidation tu. Saya tulis consolidation ataupun accumulation breakout. So maksudnya apa yang kita nak tengok adalah bahawa price mula rising dan kita nampak dia start stable above MA20, MA50 dan MA10. Tapi pada saya MA10 tak penting lah. Yang penting saja adalah MA20. So apa yang kita tengok adalah bila dia buat pullback,
dia start rising, dia buat pullback, dia start rising, kemudian dia buat start basing, dia buat push, dia buat rebound pada MA10. So ni panggil rebound MA10 dalam fasa accumulation selepas RRU tamat. So sama juga sini. So dia rising, dekat sini fail kan. So kat mana kita nak masuk adalah bila dia buat start basing, dia buat pullback dan dia buat sekali lagi. So konsep dia senang saja nak faham. RRU sebelum, RRU selepas, RRU di tengah yang sukses. Jelas. Contoh lain, VS Industry naik, push, kemudian dia fail kat sini kan, betul tak? So dia fail kat sini. So apa berlaku adalah dekat sini ada satu basing. So ada rebound MA20 kat sini dan dia rising. So sama juga kat sini, naik, kemudian kalau kita tengok dia naik ke sini, kemudian dia buat pullback. So bila dia buat pullback, so bahasa buku panggil stage 2 correction lah. So maksudnya dia naik, dia buat pullback dan dia create satu base kat sini. So sini ada satu basing. Sama juga dengan masing naik, kemudian sini semua adalah accumulation. Keseluruhannya adalah accumulation. So accumulation tu berlaku kat mana? Accumulation tu berlaku sampai dekat sini, yang paling stable. So sini dah almost macam nak ada satu base, tapi ada satu orang kata apa, candle yang kacau entry kita. So dia bila dia naik tu maksudnya dia stable lah. Maksudnya macam ni dia naik kan, tapi dia tak stable kat sini. So dia naik kat sini, dia start stable kat sini. Jelas. So sama juga sini, dia naik, kemudian dia turun, dia buat correction, kemudian dia naik, dia start basing, dia start forming basing kat sini. Bila kita nampak dia rising dan start buat pullback. Jelas. Satu lagi yang kita jumpa adalah continuation breakout. So continuation breakout adalah normally happen when price can break top of previous IRU. Maksudnya contohlah ini ada IRU kan. So ini ada berlaku IRU kat sini, ada top kat sini. So forming a base before horizontal IRU ataupun after IRU. Maksudnya dia akan buat accumulation process kat dalam ni, tetapi at the end dia akan start buat satu basing, atau basing tu berlaku sebelum ataupun basing tu akan berlaku selepas. So dalam kes Yuli, so apa yang berlaku adalah dia rising buat IRU, akhirnya dia fail kat sini. Maksudnya dia start buat mula accumulation process. So apa berlaku adalah kita akan nampak bahawa ada satu immediate resistance. Macam saya lihat kat sini, stable rising MA20 dan MA50. So dia breakout. Then towards kepada top of IRU ni, apa akan berlaku adalah dia akan start buat satu basing lagi. So previous breakout previous IRU top with base before breakout. So dekat sini, so ada satu base kat sini. Macam tu maksud saya. Sama juga so long stage 2, kemudian akan berlaku pullback, kemudian ada continuation breakout. So kat sini ada satu basing lagi menghampiri top IRU. So beza dengan tadi tu, apa beza dengan yang tadi ialah tak apa, kita tengok so macam tu ialah apa ni. Okay, so continuation breakout. Okay, so sama juga macam kalau kita tengok dekat PK. So PK dapat rising yang macam ni, kemudian dia start turun, akhirnya IRU tu habis dekat time frame weekly. So habis, maka dia start buat accumulation. So dekat sini ada breakout, ada breakout, dan mungkin ada satu base lagi after breakout line. So sama juga dekat sini, dia start rising, dia buat accumulation, buat accumulation. Dekat sini ada satu base, which is satu candle. Ada satu candle saja yang buat basing kat sini. So the next tu adalah dekat sama sini ataupun sini. Sama juga dekat a health dia naik sini, kemudian dia start buat accumulation. Dekat sini ada satu base, satu candle pullback, kemudian dia breakout. Sama juga dekat sini, dia naik, dia buat accumulation menghampiri top of IRU ni, dia buat satu basing lagi dan dia breakout. So apa perbezaan antara continuation breakout dan juga consolidation? Consolidation ni maksudnya dia boleh maksudnya dia sama juga macam konsep tadi, sama juga, cumanya dekat consolidation ni dia lama. Kalau dekat sini, dekat consolidation accumulation breakout ni, maksudnya dia naik tetapi dia buat pullback immediate selepas IRU. Maksudnya dia naik selepas IRU ended tu, dia mula buat basing di dalam
di dalam kawasan consolidation. Macam yang saya explain ni pula adalah dia naik the whole area ni, tapi consolidation dia satu, dia panjang, kemudian dia ada basing kat sini. So konsep dia adalah, kalau konsep area adalah macam mana kita nak ambil dalam kawasan ni menghala ke sini. Contoh macam slide tadi, kita nak ambil dalam kawasan ni tapi nak TP kat sini saja. Satu lagi adalah macam mana kita nak ambil satu basing atau satu entry menjangkaui point ni supaya kita boleh ambil. Kat sini saya tulis recommended. Risiko dia level low lah, tapi dekat sini saya tulis moderate. Because kenapa moderate? Because dia ada top sini. So basing maksudnya short term saja. Short term maksudnya dalam kawasan area saja. Tapi kalau ini menjangkaui kawasan area. Jelas so boleh tengok pelan-pelan. Nanti saya explainkan slow-slow dalam bila review chart-chart lah. Bila review chart-chart tu, apa yang saya nampak. Boleh tengok video ni lagi, so boleh dapat penjelasan yang lebih luas lah. Because yang ni saya share banyak sangat video, tapi selepas ni bahagian setup ni saya dah habis lah. So selepas ni saya nak share tentang macam mana kita go through setiap chart tu berdasarkan kepada market structure ni. Saya ingat setakat tu saja. Terima kasih.